Baik, keluarga Malaysia kembali bersama sama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sudah pasti yang sekarang ini kita berada dalam segmen psikologi dan topik yang akan kita sentuh pada pagi ini adalah berkenaan sokongan sosial di Malaysia dan kita memahami berkenaan isu kenaikan bunuh diri dalam negara. Jadi untuk kita memahami dengan lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu secara dalam talian iaitu Dr. Nurul Miza Muhammad Rashid yang merupakan penolong profesor Jabatan Psikologi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIAM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar selamat pagi? Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Walaupun jauh berada di Finland, tapi dapat juga bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menyatakan tentang perkara yang amat penting sekarang ni. Kerana ada terbaru saja, ada kes terbaru tentang kes bunuh diri secara kolektif kita panggil. Baik, Doktor. Kita ingin menyentuh sedikit berkenaan statistik yang dikeluarkan oleh PDRM yang melaporkan kes bunuh diri di negara ini meningkat 81% dengan 1,142 kes dilaporkan tahun lalu berbanding 631 kes pada tahun 2020. Jadi, Doktor, berdasarkan statistik beberapa tahun kebelakangan ini, bagaimana untuk kita gambarkan kepada seluruh masyarakat Malaysia bahawa kes bunuh diri ini perlu kita pandang serius, Doktor? Sebenarnya kalau kita ikutkan di masa pandemik memang ada kadar kenaikan yang amat membimbangkan. Dengan kita sebagai pakar kesihatan mental dan juga sebagai masyarakat memang kita pandang serius perkara ini. Tapi bukan sekadar statistik sahaja. Kalau diikutkan even satu kes bunuh diri, kita kena tahu mengapa benda itu berlaku. Sebab dia boleh menyebabkan trauma kepada masyarakat, boleh menyebabkan kehilangan unsur, bukan unsur mungkin seseorang yang penting kepada keluarga, kepada institusi. Jadi perkara ini serius. So, walaupun satu nombor ataupun 1,000 nombor, kita kena sentiasa pada serius dan melihat bagaimana kita boleh menambah baikkan kita punya praktik dalam mental health dan juga kita punya cara kita punya budaya dalam masyarakat. Kita punya sistem, dia ada banyak faktor yang boleh mungkin membantu lebih ramai lagi masyarakat di Malaysia untuk mencegah kenaikan ataupun satu kes bunuh diri. Bila kita bercakap berkenaan kes bunuh diri ini, ianya sering kali dikaitkan dengan individu yang mengalami tekanan perasaan dan juga kemurungan. Jadi untuk kita membantu mengatasi, mencegah permasalahan ini, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada seluruh penonton, seluruh masyarakat Malaysia berkenaan bagaimana untuk kita mengenal pasti seseorang tersebut yang berisiko ataupun cenderung untuk ke arah bunuh diri ini, Doktor? Kalau ikutkan, kita boleh mulakan dengan mungkin kita boleh dengar seseorang itu kalau dia ada menyatakan hasrat untuk membunuh diri, kita boleh dengar dulu dan kita tengok dia ada certain level dia. Macam contohnya mula-mula mungkin dia ada menyatakanlah saya ingin membunuh diri, lepas tu kalau dia menceritakan dengan lebih mendalam lagi, misalnya dia cakap cara dia nak membunuh diri, masa, tempat dan kalau dia ada peralatan semua itu adalah benda-benda yang kita boleh dekat, kita boleh dengar. Dan dari situ kita boleh tahu sama ada seseorang itu cenderung ke arah itu ataupun tidak. Benda ni bukan boleh dikatakan bukan susah untuk kita detect sebenarnya. Biasanya ada dia punya sign-sign yang kita boleh detect daripada awal. So, pasti ada tanda-tanda fizikal yang perubahan pada individu tersebut yang mengalami mungkin kemurungan ataupun tekanan perasaan. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian, Doktor. Jadi kita sebagai masyarakat, apa peranan yang perlu kita mainkan, Doktor, untuk kita menjamin kesejahteraan, untuk kita mencegah individu-individu lain daripada melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ini, Doktor? Kalau diikutkan, sebagai masyarakat ada banyak benda yang kita boleh lakukan lah. Kita daripada segi basic, mestilah kalau kita ada practice mental health kita yang sedia ada untuk membantu mereka yang mengalami distresi, tekanan semua tu. Tapi kita juga sebagai masyarakat, kita perlu juga lihat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tu terasa tekanan, terasa faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang tu rasa macam dunia ni dah tak ada makna buat dia. Contohnya faktor kewangan, faktor putus cinta, faktor kehilangan seseorang yang dikasihi, termasuklah di masa pandemik. Di masa pandemik, kalau kita ingatkan,
kita ada praktis penjarakan sosial. Kita tak dapat jumpa orang yang kita dekat dengan ramai orang hilang, especially kewangan, hilang pekerjaan, hilang dengan kehilangan itu sendiri dia ada hilang sebab hidup lah. Mungkin kita boleh lihat balik macam mana kita boleh address kehilangan mereka, bukan saja memberikan sokongan secara kesihatan mental, juga kita boleh lihat sokongan secara fizikal juga. Doktor, kita juga ingin mengaitkan situasi ini dengan media sosial. Ialah kita sedia maklum masyarakat kini lebih dekat dengan penggunaan media sosial. Dan sebelum ini juga dilaporkan beberapa kes bunuh diri yang dikaitkan dengan tekanan di media sosial seperti dibuli, dan juga ada dalam kalangan masyarakat yang beranggapan bahawa video-video berkenaan dengan bunuh diri ini tidak sepatutnya diwar-war ataupun ditularkan di media sosial. Jadi pandangan doktor, bagaimana impak media sosial ini pada kes bunuh diri ini? Kalau diikutkan sebab kita tinggal di abad 21 ini, memang media sosial dah jadi sebahagian daripada hidup kita, termasuklah sebahagian daripada hidup kanak-kanak semuda 5 tahun. Dan sebenarnya media sosial ini memang memberikan impak boleh positif dan juga boleh negatif. Kalau ikutkan memang negatifnya, kita ada banyak unsur hate speech ataupun cyberbullying yang kita panggil, di mana kalau kita menggunakan media sosial memang kita ada risiko untuk kena cyberbully, kena orang yang kita tak kenal pun memberikan kita kata-kata hina. Kalau di kalangan remaja, ini boleh memberikan impak yang sangat tinggi kerana mungkin kita kekurangan digital literacy, kita panggil kekurangan pemahaman bahawa cara untuk respon kepada kata-kata yang kesat yang diberikan kepada orang yang kita tidak kenal, dan juga kadang-kadang benda tu boleh berlaku dengan pantas. Oleh itu penggunaan media sosial ini haruslah kalau boleh dikawal, bukan dikurangkan tapi dikawal cara penggunaan. Dan juga lagi satu isu pasal penularan video cara-cara bunuh diri ini, lagi satu ada sesetengah kebanyakan media sosial cuba untuk membanteras daripada penularan video ini dengan kita ada panggil flag system. Flag system ni di mana kalau ada je video yang boleh dinampak detect menunjukkan sesuatu benda yang melanggar guideline mereka boleh remove secara automatik. Tapi benda ni kadang-kadang mengambil masa juga. Ada yang efektif kalau ikutkan dulu ada pelajar saya dapat check buat research tentang cara Instagram buang semua video yang menunjukkan cara-cara untuk self-harm, cara-cara untuk mencederakan diri sendiri. So even video mencederakan diri sendiri ni ataupun gambar-gambar ataupun kata-kata mencederakan diri sendiri ni boleh social media detect, dan kalau boleh buang secepat mungkin lah. Cuma masalahnya kadang-kadang ia mengambil masa, dan dia walaupun benda tu dah di-delete, ada sahaja cara untuk orang mencari sebenarnya. So kalau ikutkan, kita punya support system bukan sahaja di social media, kenalah juga daripada segi physical outside social media. So pastinya kita perlu manfaatkan penggunaan media sosial dengan sebaik-baiknya, bukan dengan menularkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental dan juga fizikal keseluruhan masyarakat. Jadi dalam hal ini mungkin doktor boleh memberi penerangan betapa pentingnya advokasi secara berterusan dilakukan dari pelbagai peringkat, khususnya dalam kita memberi kesedaran dalam masyarakat kepada golongan sasar, khususnya kepada golongan kanak-kanak berkenaan pencegahan bunuh diri ini, doktor. Betul, kita sebagai masyarakat memang kena sentiasa bagi inilah kebenarangan saja, sentiasa berwaspada kepada semua mesej, dan juga kita sentiasa kena, kalau boleh kita instead of kita menularkan kongsi gambar-gambar yang tidak berpatutan, kita akan kongsikan positive message. Positive message yang menyatakan betapa contohnya kita promote self love ataupun promote kesihatan mental, promote positif, kata-kata positif pada rakan-rakan kita, keluarga kita, dan kita menunjukkan betapa ada lagi orang yang menyayangi kita, tak kisah siapa, dan kita juga ada rasa even orang tu kita tidak kenal, kita rasa kita ambil kira, mengambil perhatian tentang kehidupan dia secara positif, especially menggunakan media sosial lah, sebab memang penggunaan media sosial ni sangatlah tinggi buat masa ni. Dan itu mungkin
ada sesetengah orang hanya media sosial sahaja dia guna untuk mencari, bukan mencari, kita kalau kita ikutkan kita kata mencari perhatian ni macam benda tu agak remeh, tapi sebenarnya mencari perhatian itu adalah part of us. Memang salah satu benda yang membuatkan kita sebagai manusia. Okey, doktor. Jadi kebiasaan doktor dalam kita menangani isu ataupun individu yang mengalami kemurungan, tekanan perasaan yang cenderung untuk bunuh diri ini, selalunya apa antara kaunseling ataupun kaedah rawatan yang akan ditawarkan kepada individu-individu yang terkesan ini, doktor? Dia kalau diikutkan, perkara pertama lah, kita sebab bila seseorang dah menyatakan hasrat untuk bunuh diri itu dah kita panggil severe case lah. Dan dia kalau nak ikutkan bukan immediate, bukan pasal kaunseling saja, kita akan tengok kalau dia menyatakan hasrat untuk bunuh diri, kita kena tahu sama ada dia ada peralatan tu dengan dia dah memang ada cara dia dan dia dah tahu masa dia semua. Jadi kita kena kalau boleh letak ataupun buang semua benda-benda tu sebenarnya. Macam contohnya kalau dia dah ada peralatan tu, kalau boleh kita remove peralatan tu. Itu benda paling penting. Perkara paling penting yang kita kena lakukan. Tapi kalau kita fikirkan penolongan secara berpanjangan, memang betul lah kena check counselling, kita provide counselling ataupun psikoterapi session. Dengan lagi satu, kita kena tengok balik faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung ke arah bunuh diri. Seperti yang saya kata tadi, macam contohnya faktor kewangan, faktor kehilangan keluarga. Itu adalah benda-benda yang memang kita selalu dengar di masa pandemik yang telah affect quite a number of people lah. Ataupun faktor macam contohnya dalam domestic violence punya cases pun ada. So kita kena remove benda-benda yang menyebabkan dia rasa tekanan atau menyebabkan dia rasa depresi itu sendiri. Baik, kita ingin membantu individu-individu yang terkesan ini untuk kita berkomunikasi. Let's talk. So pasti banyak platform-platform yang disediakan oleh pihak kerajaan. Mungkin doktor boleh kongsikan apa antara platform psikososial untuk memberikan sokongan sosial kepada individu-individu yang mungkin pada ketika ini mengalami tekanan, doktor? Buat masa ini ada sesetengah platform yang saya boleh kongsi lah. Contohnya Mentari, Befrienders dan juga Mercy Malaysia. Tapi kalau boleh, ini platform ini adalah buat sementara waktu lah. Boleh saya bincangkan kalau boleh, saya nak sarankan kepada pihak-pihak yang berkenaan, mereka yang memerlukan bantuan, mencari klinik kesihatan yang terdekat ataupun kaunseling yang terdekat ataupun tempat klinikal terapi yang terdekat. Klinik mana-mana klinik sahaja untuk mendapatkan bantuan yang berpanjangan. Mungkin juga kita boleh memahami, doktor, dari sudut implikasi ataupun kesan daripada perbuatan bunuh diri ini bukan sahaja kepada orang tersayang, orang sekeliling, malah juga sebenarnya ia memberi impak kepada aspek keseluruhan kesejahteraan negara, doktor. Betul, doktor? Betul. Saya sebab bila berlakunya, contohnya cuma satu kes bunuh diri berlaku, kita nampak je di surat khabar, benda pertama yang kita perlu beri perhatian adalah benda ni orang lain boleh baca dan termasuk orang yang mungkin dah ada hasrat untuk bunuh diri. So kita ada cases of copycat, kita kena berwaspada. Lagi satu, kita kena faham bila ada kes penarikan nyawa, bila kita hilang satu nyawa, kita hilang seseorang, dia boleh membawakan trauma kepada orang lain yang sayang kepada mereka. Dan juga sebagai masyarakat juga kita boleh nampak dia macam jadi refleksi kepada kita sebagai masyarakat, apa yang kita dah buat untuk membantu kita punya citizen sendiri, apa yang kita dah buat untuk membantu mereka yang memerlukan. Sudah cukup ke bantuan yang kita berikan? Sudah cukup ke sebagai masyarakat? Sudah cukup ke sebagai rakyat Malaysia kita bantu mereka yang memang mencari pertolongan daripada kita, mencari keprihatinan daripada kita. Kita kena reflect balik, dan kalau berlaku macam the next case, kita kena imbas balik. Sebenarnya apa yang kita belum buat lagi sebenarnya daripada memberikan bantuan kesihatan mental, dari segi mana kita boleh improve sebagai society. InsyaAllah. Baik, doktor. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini. Kita harapkan melalui perkongsian pagi ini dapat meningkatkan kesedaran kita semua sebagai masyarakat Malaysia untuk kita bersama-sama memainkan peranan sebagai seluruh keluarga Malaysia untuk kita mencegah perbuatan bunuh diri ini. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.